Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum saya memulakan pengajaran saya pada hari ini, saya akan menunjukkan sebuah video tentang topik yang akan kita pelajari sebentar lagi. Setelah menonton video tersebut, apakah perasaan kamu apabila kamu membayangkan kamu berada di tempat seperti itu? Seronok bukan? Dan kalau saya diberi peluang untuk pergi ke tempat begitu, saya akan menikmati keindahan tempat tersebut dan saya akan mengambil banyak gambar sebagai kenangan kerana tempat tersebut memberikan kesan terhadap saya secara emosional dan memberi kesan terhadap dan mood saya pada ketika itu. Pemandangan tersebut tidak membosankan. Pada hari ini saya akan menyambung kembali topik kita pada minggu lepas, iaitu reka bentuk landscape. Jika pada minggu lepas saya telah menerangkan tentang jenis reka bentuk landscape, iaitu jenis landscape kejur dan juga landscape lembut. Dan pada minggu lepas juga saya telah menerangkan tentang apakah prinsip serta elemen reka bentuk landscape. Jadi pada minggu ini saya akan menambah dua lagi subtopik, iaitu tentang peranan dan fungsi reka bentuk landscape serta jenis konsep yang terdapat pada reka bentuk landscape. Peranan dan fungsi reka bentuk landscape terdapat 3 jenis, iaitu fungsi estetik, ekonomi serta fizikal. Seperti yang kita tahu, estetika bermaksud keindahan. Pada reka bentuk landscape, nilai estetika yang boleh kita dapati adalah fungsinya adalah untuk mengelakkan kebosanan, melembutkan pemandangan pada bangunan. Melembutkan pemandangan pada bangunan bermaksud terdapat elemen yang digabungkan untuk menghasilkan sebuah pemandangan yang dapat memberi kesan kepada emosi dan kepada
minda kita agar akan menjadi lebih tenang dan juga menjadi lebih menyumbang kepada kegembiraan apabila kita melihat sesuatu yang indah pada pandangan mata kita. Okey, seterusnya adalah melembutkan persekitaran. Bukan sahaja dapat melembutkan pemandangan bangunan tetapi melembutkan persekitaran, iaitu dengan menambahkan elemen seperti tumbuhan, pokok-pokok, kehijauan, tumbuh-tumbuhan yang akan memberikan kesan kenyamanan kepada diri kita, bukan sahaja kepada manusia akan tetapi boleh memberikan kesan juga kepada haiwan-haiwan yang boleh didapati di sekeliling landscape tersebut. Kemudian adalah dapat mencantikkan pemandangan. Ini adalah biasa dan ia dapat mengelakkan kebosanan juga dan memberikan bentuk ruang yang lebih menarik. Ia akan memberikan ruang bentuk yang lebih menarik agar dapat menarik pelancong atau orang awam untuk pergi bersiar-siar ke tempat tersebut. Terdapat pelbagai jenis contoh tempat yang boleh kita kunjungi pada masa lapang seperti taman permainan, taman botani dan juga taman rekreasi yang telah banyak dibuka di kawasan bandar maupun di mana-mana kawasan yang dapat dikunjungi. Okay. Peranan dan fungsi yang seterusnya adalah fungsi ekonomi. Okey, dengan adanya tempat rekreasi yang dibuka oleh kerajaan maupun pihak bukan kerajaan, ia akan menyumbang kepada pendapatan ekonomi negara. Okey, ia memberi faedah kepada masyarakat dari segi kesihatan, pendidikan serta pelancongan. Okey, seterusnya ia adalah merupakan sumber pendapatan kepada mereka bentuk landscape. Mereka bentuk landscape telah mempelajari apakah teknik dan apakah bahan yang sesuai untuk menghasilkan mereka bentuk landscape yang menarik serta mempunyai nilai estetika yang tersendiri. Okay, oleh itu mereka layak diberi penghargaan dan kerja yang mereka hasilkan dihargai oleh masyarakat dan menyumbang kepada pendapatan negara. Mereka bentuk landscape yang dihasilkan juga mampu memberi ilham kepada pengkarya seni, seni halus maupun bahagian cabang-cabang seni yang lain. Okey, sebagai contoh, seorang seniman ingin membuat sebuah karya atau lakaran, seniman cat air sebagai contoh, mereka akan pergi ke tempat yang mempunyai pemandangan yang indah agar mereka dapat menggambar kembali apakah pemandangan tersebut dapat memberi ilham kepada mereka untuk menghasilkan lukisan atau catan yang dapat dijual kepada masyarakat setempat. Ia juga akan memberikan kepuasan kepada mereka apabila mendapati landscape yang mereka kunjungi mempunyai nilai keindahan yang mampu menarik perhatian mereka. Okay, fungsi dan peranan yang terakhir adalah fungsi fizikal. Okay, landscape yang dihasilkan hendaklah mempunyai fungsi fizikal, iaitu sebagai contoh mengawal hakisan tanah, memberi perlindungan teduhan, menyejukkan iklim, imbangan ekologi, mengarah pergerakan, menjadi tirai atau dinding serta mengawal pencemaran alam. Mengawal hakisan tanah adalah dengan
mencampurkan elemen seperti batu serta tanah agar tidak berlaku gelongsoran tanah yang akan menghasilkan kepada pencemaran dan kerosakan alam semula jadi. Okey. Terdapat banyak elemen dan prinsip reka cipta prinsip rekaan yang boleh digabungkan untuk menghasilkan fungsi fizikal. Sebagai contoh, pengulangan tanaman pokok pada setiap jalan agar akar pokok tersebut mampu menahan tanah tersebut daripada merosakkan tanaman yang lain. Seterusnya adalah konsep reka bentuk landscape. Terdapat 3 konsep reka bentuk landscape yang saya akan terangkan pada hari ini, iaitu konsep landscape Melayu, konsep landscape Jepun serta konsep landscape Thailand. Okey. Konsep landscape Melayu adalah konsep yang dihasilkan yang berkait rapat dengan alam semula jadi. Ia mempunyai elemen buatan manusia seperti pagar serta wakaf, dan elemen semula jadi iaitu air, tanah dan tumbuhan. Ia akan melengkapi konsep landscape Melayu tersebut. Okey, seterusnya konsep landscape Jepun. Konsep landscape Jepun hanya fokus kepada budaya dan amalan hidup Jepun yang teratur, kemas dan melebihkan elemen alam semula jadi, iaitu batu, air, tumbuhan dan perhiasan. Seterusnya adalah konsep landscape Thailand. Konsep landscape Thailand berteraskan kepada moto tiada batasan, no boundaries, yang bermaksud ia adalah bebas, dan konsep ruang yang direka untuk konsep landscape Thailand adalah konsep ruang simbolik dan abstrak. Ia menekankan aspek fizikal, mental serta sosial, iaitu konsep ini melebihkan kepada pengunjung yang datang akan menimbulkan rasa ketenangan apabila mereka hadir di tempat tersebut. Seterusnya masuk kepada aktiviti. Kita hendaklah membentuk satu kumpulan untuk menghasilkan sebuah lukisan landscape. Ini adalah contoh tutorial yang boleh kamu semua ikuti untuk menghasilkan lukisan landscape. Okay. Kesimpulannya adalah pada hari ini kita telah mempelajari tentang 2 subtopik reka bentuk landscape, iaitu kita telah belajar tentang fungsi dan peranan reka bentuk landscape, iaitu secara estetika,
fungsi ekonomi serta fungsi fizikal. Seterusnya adalah kita telah mempelajari tentang 3 konsep reka bentuk landscape, iaitu konsep landscape Melayu, konsep landscape Jepun serta konsep landscape Thailand. Okey, sekian itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.